Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua, apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay. So dah sedia belum untuk pembelajaran ini? Semua bersemangat untuk belajar ini? Okay, kalau semua dah semangat, sebelum tu saya nak tahu dulu, anda semua dah baca nota yang saya bagi pada minggu lepas ke belum? Okay. Bagus. Mana yang sudah baca, saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah sebab baca. Okey, terlebih dulu saya nak pastikan awak semua dalam keadaan yang okey, keadaan yang baik. So pastikan bawah meja, bawah kursi tiada sampah. Kalau ada tolong buang. Aiman, sampah bawah meja awak tu. Tu pergi buang tu sampah. Okey. Yang duduk tepi tingkap tu minta tolong ni lah, buka tingkap tu betul-betul. Okey. Biar pengudara angin, udara masuk, dapatlah, barulah segar sikit kan kita nak belajar. Okey, betul. Okey. So, lepas tu sebelum kita mulakan belajar kita pada hari ini juga, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mendapatkan ilmu yang lebih manfaat dan berguna. Okey, Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. So, saya nak ambil hadiah dulu. Okey, siapa yang tak datang hari ni? Akmal, awak ketua kelas kan? Siapa tak datang hari ni? Aiman mana? Aiman Syazwan ke Aiman Syami? Tak ada. Aiman Syami ada kan? Aiman Syazwan tak ada. Kenapa? Akmal, awak tahu kenapa dia tak ada? Demam. Okey, bagus. Kalau demam, pastikan awak semua kalau boleh lebih baik tak payah datang lah. Tak perlu datang. Kita jaga diri kita untuk tak berjangkit kepada orang lain. Okey. So sebelum saya mulakan juga pembelajaran ini, saya dah paparkan pada kita punya slide Okey. Saya nak tahu apa yang awak dapat ataupun apa yang awak boleh lihat pada skrin depan ni. Apa yang awak boleh faham? Kenapa saya buka poster kot? Maybe poster ataupun bukan kan, yang bertajuk failures. Okey, bertajuk failures. So saya nak awak faham, ataupun awak dah baca nota yang telah saya bagikan pada minggu lepas. So mungkin sebersedikit awak telah tahu apa yang saya akan ajar pada hari ini. Okey. So boleh saya dapat tahu awak faham ataupun tak dengan poster yang saya tunjukkan pada awak semua. Okey, saya nak seorang jawab apa yang ataupun sebab apa saya tunjukkan poster ni di depan. Okey, ataupun di mana awak boleh melihat poster-poster ni. Mana? Aimi? Ya, betul. Di panggung wayang, di bawah gam kan. Okey, pasti awak semua dah pergi panggung wayang. Jangan tipu saya lah kalau awak tak pernah pergi panggung wayang kan. Umur macam awak ni mesti dah pergi punya panggung wayang. Okey. So cerita apa yang awak biasa tengok dekat panggung wayang? Cerita aksi ke cerita romantik? Okey. Okey, so lain. Kenapa saya tunjukkan poster ni? Kenapa? So ada pandangan lain tak yang saya boleh dengar? Okey. Apa Hafiz? Betul. Kita hari cakap nak buat poster. Pembelajaran kita untuk membuat poster. Okey. Pandangan yang bernas boleh saya tahu lain.
yang boleh saya boleh tu. Okey, lain. Saya nak tahu yang lain pula. Okey, apa? Syamimi, apa pandangan awak mengenai poster yang saya tunjukkan? Okey, bagus. Untuk membuat poster yang lebih menarik, sama dengan jawapan Haris, tapi awak cuba ubah untuk mendapatkan poster yang lebih menarik. Okey, so nampaknya daripada nota yang saya bagi pada minggu lepas, anda semua telah baca dan cuba untuk memahami apa yang saya akan saya ajari awak pada hari ini. So betul, poster ni kita boleh lihat di mana, di panggung wayang. Okey, so seterusnya hari ni pembelajaran kita hari ni adalah untuk membuat poster. Okey, so saya akan buka slide seterusnya mengenai pembelajaran hari ini. So pembelajaran hari ini adalah yang bertajuk Create Action Movie Poster in Adobe Photoshop. So pada pembelajaran minggu-minggu sebelum ni, kita telah belajar berapa ataupun memahami macam mana menggunakan Adobe Photoshop. So saya tahu kalian semua sudah pandai untuk menggunakan Adobe Photoshop. Okay, so pada hari ini kita akan cuba mempelajari bagaimana untuk melakukan poster yang menarik seperti anda semua boleh lihat di panggung-panggung wayang. Okay, so Create Action Photoshop. So dalam Create Action Movie Poster in Adobe Photoshop ni, apa yang perlu kita belajar adalah okey, adjustment layer. Okey, apa tu adjustment layer? Adjustment layer. Okey, adjustment layer ni menerapkan penyelesaian warna dan tona pada gambar tanpa mengubah nilai piksel secara kekal. Okey, dalam kita melakukan poster, kita perlu lihat penyelesaian warna yang kita terapkan dalam kita punya poster. Sama ada penyelesaian tu menarik lagi gambar poster tu ataupun dapat mengurangkan kualiti ataupun piksel yang ada pada poster tersebut. Okey. Seterusnya, syutingan yang tidak merosakkan. Okey, bila kita melakukan syutingan ataupun kita melakukan poster, kita dah buat poster, kita nak buat syutingan tu, pastikan kita tidak merosakkan poster yang kita dah buat tu. Sebab bila kita melakukan syutingan ni, kita perlu lebih teliti untuk membuatkan poster tu nampak lebih menarik. Okey. Seterusnya, penyuntingan selektif. Kita perlu membuat persuntikan selektif yang berkesan. Maknanya pilih bahagian-bahagian yang kita perlu lihat dengan lebih menarik dan supaya tidak mengubah kita punya poster tu untuk jadi lebih tidak menarik. Okey. Seterusnya, keupayaan untuk menerapkan penyelesaian pada beberapa gambar. Okey, keupayaan untuk menerapkan penyelesaian pada beberapa gambar ni, kita perlulah kita menerapkan beberapa tona ataupun warna supaya penyelesaian pada gambar tu lebih menarik, supaya gambar yang kita buat tu, poster yang kita buat tu mendapatkan tarikan pada penonton ataupun diri kita sendiri. Bila kita menonton poster tu, kita akan nampak lawa poster aku buat. Macam tu. So adjustment layer ni adalah salah satu yang penting supaya kita dapat melakukan poster yang lebih menarik. Okay. So dekat Adobe Photoshop yang awak lihat, yang awak pernah buat amali sebelum-sebelum ni, so pasti awak terlihat ada adjustment. Mesti awak tertanya, apa ni adjustment layer? Apa ni adjustment? Apa ni adjustment kan? So pada hari ni kita telah belajar adjustment layer untuk kegunaan dia bila kita membuat poster. Okay. Seterusnya kita akan belajar mengenai curve, kegunaan curve di Adobe Photoshop. Okey, apa tu curve?
menyesuaikan titik sepanjang julat berwarna gambar. Kawasan kanan atas grafik mewakili sorotan highlight dan kawasan kiri bawah mewakili bayangan shadow. Okey, kalau awak, saya pasti awak semua telah menggunakan telefon bimbit. Okey, sekarang kalau saya lihat nak post gambar dekat IG, dekat Facebook, Twitter, sebelum awak post pasti ada yang edit. Okey, siapa pernah menggunakan Snapseed di telefon bimbit masing-masing? Farah, awak pernah guna? Okey, pasti awak pernah lihat curve ni di Snapseed. Yes. So bukan setakat ada di Snapseed, di Adobe Photoshop juga ada curve ni untuk kita membuatkan penggunaan ataupun gambar yang kita edit. Bukan setakat poster saja kita boleh edit di Adobe Photoshop. Gambar juga kita boleh edit supaya gambar tu lebih menarik. Okey, kalau kita lihat pada curve, menyesuaikan titik sepanjang julat warna gambar, kawasan kanan atas grafik mewakili sorotan highlight dan kawasan kiri bawah mewakili bayangan shadow. So, bila kita menggunakan curve ni, kita dapat membuatkan gambar tu lebih menarik. Okey? Kita boleh adjust dia dengan lebih terang ataupun nak kuatkan shadow pada gambar tu, poster tu. So, itulah kegunaan curve. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada labels. Label ni membetulkan julat. Membetulkan julat warna, keseimbangan warna gambar dengan menyesuaikan tahap intensiti bayangan, shadow, nada tengah, midtones dan sorotan highlight gambar. Okey. So, kegunaan labels ni apa pula? Kegunaan label ni adalah untuk kita memberikan keseimbangan pada warna. Okey, bila kita memberi keseimbangan pada warna yang betul, poster yang kita bina, gambar yang kita edit menjadi satu tarikan yang menarik kepada penonton, kepada yang melihat kita punya gambar maupun poster. Okey. So dekat sini kalau kita dapat lihat kegunaan curve, kegunaan label ni memberi satu impact yang besar kepada kita untuk apabila kita melakukan pembuatan poster maupun pengeditan gambar. Tapi pada hari ini kita memfokuskan pada poster yang kita akan lakukan. Okey, so saya harap semua kena faham apa itu adjustment layer, apa itu curve, apa itu level, supaya dapat membantu awak dalam pembikinan poster. Syafiq, kenapa berbual lu? Tak cukup lagi. Saya tengah mengajar, minta tolong jasa bayar awak dengar. Takut nanti bila awak buat amali awak tak dapat pun buat. Okey? So, dengar betul-betul, okey? Jadi seterusnya kita pergi kepada gradient map dan color balance. Tak pergi Sekejap. Seterusnya, baik. Sebentar ya. Kita ada masalah teknikal ya. Okey, seterusnya kita pergi pada gradient map, mewarnakan gambar hitam putih ataupun menukarkan warna gambar dalam gambar yang berwarna sedia ada. Okey, kita gunakan gradient map ni untuk mewarnakan gambar hitam putih ataupun menukarkan warna gambar dalam gambar yang berwarna sedia ada. Okey, kita gunakan gradient map ni menukar gambar. Kita nak menukar gambar tu kepada warna lain lah. Maknanya contohnya saya hari ni memakai baju warna biru. So saya nak tukar, bila saya masuk dalam Photoshop saya nak tukar warna lain. Begitulah. Ataupun warna merah, awak nak tukar kepada warna biru. Begitulah. Itulah kegunaan gradient map supaya awak dapat menggunakan dengan betul. Jadi bila gambar tu kurang contohnya bila kita nak edit tu, mungkin gambar baju saya ni warna cair, so awak nak pekatkan sikit. So itulah kegunaan gradient map ni, bagi gambar tu lebih menarik. Okay. So seterusnya color balance.
So color balance ni apa pula? Color balance ni adalah keseimbangan warna dapat digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan warna pada gambar anda, mencipta kesan dramatik dengan mengubah keseluruhan campuran warna yang digunakan. So color balance ni memberikan keseimbangan. Okey, kita dah tengok pun pada balance. Color, warna kan. Balance tu apa? Yang seimbang. Okey, so dekat situ kita nak berikan warna-warna yang kita ada dalam poster kita tu supaya dia balance. Tak terlampau terang, tak terlampau gelap. So dia seimbang. Jadi bila kita melihat poster tu membuatkan kita tertarik. Okey. Kalau awak nak tahu, poster ni dibuat untuk menarik minat penonton, orang ramai untuk menyaksikan filem ataupun movie yang akan tidak lama berlangsung ataupun yang baru dikeluarkan. So kalau dengan poster tu lah membantu menarik minat penonton untuk menonton movie tersebut. So dalam membuat poster ni perlulah memastikan kegunaan color balance ni sangat penting untuk membuatkan pencahayaan ataupun kegunaan warna tu seimbang, dapat menarik minat penonton. Okey? Semua faham tak? Dengan apa yang saya dah ajar tadi, sedikit pasal adjustment layer, curve, lain-lain, gradient map, color balance. So awak semua faham tak? Okey, faham? Alhamdulillah. So bila buat amali, saya rasa tak ada masalah untuk awak semua melakukan amali yang saya akan bagi nanti dengan jaya ni lah. Sebab saya lihat semua faham, dapat faham dengan baik. So seterusnya kita pergi kepada selective color. So apa tu selective color? Seperti kawalan hue dari lapisan hue, saturation adjustment terapi yang berbeza dalam beberapa cara penting, membolehkan penambahan warna pada kawasan putih, kelabu dan hitam dalam gambar, penambah dan mengurangkan nilai warna, memberikan kawalan yang lebih halus terhadap warna yang dihasilkan. So dekat sini kalau kita guna selective color ni adalah untuk memberikan pertambahan warna pada kawasan putih. So bila kita kawasan putih tu terlampau putih, so kita boleh gunakan selective color ni dapat kita dapat tarik warna tu supaya dia lebih memancar. Bila memancar tu dia dapat kawasan putih tu tak terlampau putih dan macam bila kita lihat tu, bila kawasan putih gitu simple. So kita dapat membuatkan lebih atraktif ataupun memberi tarikan lagi supaya gambar tu lebih menarik, poster tu lebih menarik. Okay. So seterusnya kita pergi kepada toolbar. Okey. Apa ni toolbar? Brush tool adalah alat lukisan utama Photoshop, gunakan untuk melukis sapuan kuas pada lapisan atau pada topeng lapisan, mempunyai beberapa jenis berus dan mempunyai aspek berus yang berbeza. Okey. So di bahagian ni saya tahu awak semua sudah belajar pada kelas kita sebelum ni. Ini adalah satu slide yang untuk membantu awak juga. So nota yang saya bagi pun mungkin awak dah lihat apa tu yang ada di toolbar dan kawasan-kawasan yang ada pada Photoshop. Betul? So saya yakin awak semua setelah memahami ataupun telah mahir untuk menggunakan Adobe Photoshop untuk melakukan sebarang pengeditan, ataupun bila saya bagi tugas untuk melakukan poster ni tidak memberi kesan untuk awak melakukan poster yang menarik. Okey. So seterusnya saya akan pergi pada so saya lepas ni akan beri nota kepada awak semua, nota untuk kelas minggu hadapan. So saya kaedakan, saya pastikan awak semua dapat bacalah nota yang bakal saya berikan
supaya dapat awak faham pada kelas akan datang. Mungkin awak semua rasa seronok bila awak dah baca dan awak lihat saya punya pengajaran pada hari ni awak lebih faham. Mungkin awak bila awak baca awak kurang faham, tapi bila saya dah cuba untuk sampaikan pada awak penerangan yang lebih teliti, awak faham dengan apa yang saya bagi ni. So saya harap nota yang bakal saya akan berikan pada awak semua, awak dapat baca. Walaupun tak faham, tidak mengapa, cuba faham. Kalau tak faham, next kelas saya akan ajar supaya awak semua faham dan dapat input dan dapat menggunakan input-input ni semua untuk membuat amali yang saya akan bagi nanti. Okay, so saya dah dulu Okay, saya dah edarkan. Seterusnya, sebelum saya tamatkan kelas saya pada hari ini, saya nak awak semua, jika ada sebarang pertanyaan ataupun ketidakfahaman mengenai pembelajaran pada hari ini, saya minta untuk bertanyalah. Okay, kalau tiada, so saya minta salah seorang daripada awak semua untuk memberikan penerangan akhir tentang pembelajaran pada hari ini. Okay, saya minta Firdaus, minta awak uraikan apa yang awak dapat dalam pembelajaran pada hari ini. So dipersilakan Firdaus. Yes, Alhamdulillah. Nampaknya Firdaus dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Itulah yang saya rasa bangga bila saya dapat mengajar awak semua dan awak faham pembelajaran pada ini, iaitu kita mempelajari satu pembelajaran mengenai kita membuat poster dengan menggunakan adjustment layer, mendapatkan tonal, dapat menggunakan dapat memahami warna-warna ataupun keseimbangan warna supaya mendapat poster yang menarik. Okay, so sebelum saya akhiri juga, saya akan bagi satu amali untuk awak semua. So saya harap dengan pembelajaran pada hari ini, pengajaran saya pada hari ini, awak semua dapat input dan dapat membuatkan amali yang saya akan beri kejap lagi, yang saya akan bagi ni. Okay, so seterusnya, sentiasa dalam keadaan sihat. Kalau tak sihat, duduk rumah. Okay, pastikan keadaan kelas semua bersih. Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.